Selamat petang semua pelajar, pelajar-pelajar cikgu. Dan tajuk pada petang ini ialah pecutan SPM, macam minggu lalu jugalah, pecutan SPM, sains rumah tangga. Tetapi kali ini kita akan bincang tentang bahagian A sahajalah, ataupun kita akan buat ulang kaji untuk bahagian A sahaja. Okey. Yang pertama, Raja 9 menunjukkan sejenis sayuran. Okey, jadi soalan ni kenapa dia Raja 9? Sebab cikgu tidak susun dia lah, cikgu biarkan dia tidak tersusun lah. Jadi kita just jawab apa-apa saja soalan yang ada, kita terus jawab lah. Okey. So ini adalah carrot. Jadi carrot ini adalah kumpulan sayur mana? Kategori apa? Sayuran? Berbuah. Berbuah? Salah, bukan berbuah nih. Sebab kau tengok tu carrot. Dia punya bahagian badan itu kalau ditanam masuk dalam tanah kan. Jadi ini adalah jangan confuse. Okey, siapa yang boleh jawab? Ini ialah sayuran kategori berakar atau berubi. Yes, okey, thank you Fedra, betul. Okey, Fernandes okey ya Fernandes? Berakar dan atau berubi ya? Jangan confuse. Okey, good. Okey, jadi 3 cara memilih sayur yang berakar ataupun berubi. Macam ubi kan. Okey. Alright, apa cara dia? Yang pertama, tidak diselaputi tanah. Maksudnya masa kita pergi kedai ataupun pergi supermarket, bila kita beli, tiada tanah lah yang ada, sudah bersih ya. Yang kedua, tidak bertunas. Dan yang ketiga ialah keras dan kejal. Jangan beli yang lembut-lembut, maksudnya sudah lama ataupun sudah rosak. Okay? Alright, next. Soalan yang seterusnya. Okay. Raja 10 menunjukkan potongan daging segar. Okay, ini ialah daging segar lah dalam gambar raja. Cikgu harap jelas kamu boleh nampak kan? Okay, soalan dia. Berdasarkan raja, nyatakan 2 prosedur penyimpanan daging itu. Okay, macam mana kita nak simpan daging? Okay, macam mana kita nak simpan daging? Tengok jawapan dia. Untuk setiap masakan dan disimpan di bahagian sejuk beku. Okay. Masukkan dia. Okay. Okay. Alright, jadi kita teruskan. Okay. Alright, ini untuk yang soalan tentang potongan daging segar. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Jadi yang ini ialah prinsip memasak. Ada 3 di situ. Kita tengok soalan dulu. Raja 8 menunjukkan kaedah memasak makanan. Okay, jadi ada 3 gambar raja, A, B dan C. Soalan dia ialah nyatakan kaedah itu. Okay, kalau kamu tengok kaedah yang pertama, ada periuk yang besar, kemudian ada lagi satu periuk tu, okay, yang kecil, okay, itu kita panggil double boiling. Okay, double boiling. Kemudian B, kamu tengok ada satu senduk besar di situ. Okay, senduk besar, dan dalam senduk besar itu ada makanan. So yang B itu kita panggil mencelor. Dan C, seekor ayam. Ini kita tahulah. Senang saja kan? Ini ialah memanggang. Okay, next question. Okay, ini yang kita belum pernah ulang kaji lagi tentang 7 langkah asas penyediaan roti. Okay, 7 langkah asas penyediaan roti. Okay, jadi yang pertama sekali, okay, ada 7 Okay, yang pertama sekali ialah melarutkan yeast. Sebab yeast tu kita gunakan untuk supaya roti itu kembang kan? Okay, macam pizza lah kamu makan Jadi lebih kurang sama semua, okay? Pizza, roti, bun, okay? Semua kita menggunakan yeast supaya roti itu kembang. Jadi langkah yang pertama ialah kita larutkan yeast. Okay? Larutkan yeast dalam satu bekas yang berlainan lah. Okay? Kemudian yang kedua kita mengadun dough. Kemudian yang ketiga, okay, langkah 3 ialah kita menguli kali pertama. Okay? Menguli kali pertama maksudnya yeast dengan tepung itu sudah diadu bersama. Tu mengadunkan dough maksudnya tu yeast sudah dimasukkan dan dicampur. Ketiga, menguli kali pertama. Okay, sudah uli kali pertama, mengembangkan dough. Okay, kemudian kelima, membentuk. Jadi yang keenam ialah apa? Mengembangkan dough kali kedua. Okay, dan baru akhir sekali kita membakar. Jadi macam mana kita kasih kembang tu dough? Kita biarkan saja dough itu. Okay, kita biarkan dough itu dia boleh kembang sendiri. Kita biarkan dia rehat untuk dia kembang. Jangan kacau dia dulu lah. Okay, setelah kita bentuk, kita letak, dia akan lagi kembang. Sudah kembang, baru kita membakar. Okay, itu adalah 7 langkah asas penyediaan roti. Okay, soalan seterusnya.
Oke, ini adalah sistem pencernaan. Oke, Raja 6 menunjukkan sistem pencernaan. Oke, kamu tengok Oke. Sebelum kita jawab soalan di X, apa organ yang di X itu? Oke, siapa boleh jawab? Apa organ X? Mulut. Yes, very good, thank you Fernando. Ini ialah mulut kan? Oke. Oke, jadi di mulut ini ada enzim, ada tindak balas enzim. Cikgu dah bagi tahu. Oke, di mulut ada tindak balas enzim. Jadi soalan dia, nyatakan tindak balas enzim di X. Macam mana tindak balas itu berlaku di X? Dengan apa dia bertindak balas? Cikgu dah bagi tahu kamu kan? Oke, nah ini jawaban dia. Enzim amylase. Ingat kalau di mulut ialah enzim amylase akan bertindak balas ke atas karbohidrat lalu menghasilkan maltose dan dextrin. Maltose dan dextrin. Oke? So ingat di mulut ada enzim amylase. Jadi enzim amylase ini bertindak balas terhadap karbohidrat lalu akan menghasilkan maltose dan dextrin. Oke? Oke, soalan yang seterusnya. Penyakit pula. Nyatakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrien berikut. Oke. Kalau kita kekurangan asid ascorbic, ataupun nama yang kita biasa dengar ialah vitamin. Kalau kita kekurangan protein, contohnya badan kita kekurangan susu, kekurangan daging, ayam, kita sangat kurang. Tapi di negara Malaysia ni tak akan kurang lah kan, setakat ini memang banyak. Tapi contohlah kita di negara Somalia, Afrika, tak ada makanan, tak ada protein. Apa penyakit yang akan timbul? Ini nama dia, kwashiorkor. Kwashiorkor. Okay. Tapi ejaan dia jangan salah. Oke, alright. Nah, yang ketiga pula iodin. Jadi kalau kita kekurangan iodin apa berlaku? Goiter dan cretinism. Oke? Apa itu goiter? Itu yang macam di kerompong tu ada bengkak-bengkak itu. Itu goiter. Oke? Besar di sini. Ada orang besar di sini. Nanti kamu apa nama dia? Google lagi tengok tu gambar aja. Dan yang kedua, cretinism atau cretinism. Lebih kurang sebutan dia macam tu kan. Oke, apa penyakit ini? Penyakit ini adalah masalah perkembangan mental dan fizikal. Kalau fizikal tu macam maksudnya ada beberapa pertumbuhan di badan dia tidak dapat berkembang dengan baik. Bantut. Kalau kita bilang masalah mental, maksudnya dia kurang pandai karena badan dia kekurangan sejenis iodin. Itulah kalau ada masalah yang kekurangan iodin ni, yang penting di sini perlu awal-awal kenal pastilah supaya kita boleh beri ubat yang sesuai ya. Oke, so ini adalah penyakit-penyakit kekurangan nutrien yang seperti cikgu sudah sebutlah. Oke, alright, kita tengok soalan yang seterusnya. Oke, ini ya Mardi. Mardi itu logo Mardi. Kalau dalam Melayu apa nama Mardi itu? Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia. So ini adalah berkaitan dengan pertanian lah. Cikgu baca soalan. Raja 7 menunjukkan logo agensi kerajaan yang membantu usahawan. Nyatakan peranan agensi kerajaan tersebut. Apa peranan dia? Kalau kamu tengok Mardi, untuk pertanian, ingat pertanian, ini dia punya peranan. Menjalankan penyelidikan terhadap beberapa tanaman untuk mencari benih yang mengeluarkan hasil tanaman baik dan bermutu. Itu yang cikgu cakap pasal pertanian. Jadi menjalankan penyelidikan untuk mendapatkan benih yang mengeluarkan hasil tanaman yang baik dan bermutu. Itu ya peranan Mardi. Jadi kamu ingatlah kan, logo dia warna hijau. Kalau hijau dalam dia tulisan warna kuning. Seterusnya. Pernyataan berikut menerangkan maksud sesuatu istilah. Perkhidmatan layanan yang mesra kepada tetamu, pengunjung atau pelanggan dalam pelbagai bidang perkhidmatan penginapan.
penggembaraan dan pelancongan serta perkhidmatan makanan dan minuman. Apakah istilah itu? Saya rasa kamu tahu nih jawaban dia. Oke, coba siapa kelas tolong jawab apa jawaban dia sebelum saya bagi jawaban. Balik-balik sudah kita ulang nih kan. Hospitality. Thank you very much, Fernando Han. Okay, hospitality, good, very good. Okay, jadi yang lain tuh tolong jawab juga, sebab supaya kamu boleh ingat jawaban nanti kan. Oke, soalan seterusnya. Nyatakan punca pencemaran makanan berdasarkan situasi berikut pada ruang yang disediakan. Punca pencemaran makanan. Oke, kita tengok situasi ya. Yang pertama ialah terdapat kulit telur di dalam mie goreng semasa memasak. Okey, ada pula telur. Jadi punca pencemaran itu kita panggil benda asing. Macam contoh lain, klip kertas. Itu maksudnya ada benda asing. Okey, next. Susu kelihatan dan berasa masam. Kamu tahu kan? Pernah nampak? So punca dia ialah perubahan fizikal. Okay, perubahan fizikal daripada yang kepada yang berketul-ketul. Ketiga, penggunaan asid borik yang berlebihan dalam pembelah ikan. Ini asid borik ni kalau terlampau banyak pun mengganggu kesihatan. So that's why untuk makanan-makanan yang dingin beku ni kita jangan terlalu banyak ambil lah. Kadang-kadang ubah-ubahlah. Okay, ubah-ubah, kita ambil makanan segar, makanan dingin beku, makanan tin, gitu kita ubah. Jangan hari-hari makanan tin sejak macam tu. So kita mesti sentiasa ada perubahan lah. Okay, so untuk situasi asid borik yang berlebihan dalam pembuatan berbola ikan, okay, itu punca dia adalah bahan kimia yang dimasukkan. Okay, alright, next. Nyatakan hasil pembakaran fabrik berikut pada ruang yang disediakan. Ini tajuk bab 3 tingkatan 4 lah, bahagian pakaian, pakaian dan jahitan ni ya. Okey, kalau benang sayat hasil pembakaran Beroy dan Manik. Okey, kalau kapas, sebab kapas ni selalu ya tajuk favorite. Sebab kapas ni baby suka pakai, ahli sukan selesa pakai kan, orang pekerja buruh selesa pakai. Okey, kita pun selesa pakai, sejuk kan, dia punya ciri-ciri sejuk kan. Okey, jadi hasil pembakaran warna kelabu. Okay, dia akan hasil sisa-sisa warna kelabu. Dan satu lagi polyester hasil pembakaran dia ialah abu berupa manik hitam keras. Kalau benang sayat tadi manik hitam saja kan. Tapi ini polyester abu berupa manik hitam keras. Okay, kita tengok next lagi. Soalan seterusnya. Matlamat utama akta ini adalah untuk menghasilkan budaya kerja yang selamat dan sehat dalam kalangan semua pekerja dan majikan di Malaysia. Jadi ini untuk apa? Untuk keselamatan pekerja-pekerja. Okay, keselamatan pekerja-pekerja terutama di Malaysia lah. Okay, alright. Jadi namakan akta yang menekankan keselamatan dan kesehatan pekerjaan seperti yang dinyatakan di atas. Okey, jadi ini cikgu bagi jawapan Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1996. Ini mesti mau ingat. Kalau ada soalan keluar tentang Akta Keselamatan, kamu cuba jawab inilah. Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan 1996 dalam kurungan Akta 514. Okey, ingat Okey, soalan seterusnya. Okey, jadi cuba kamu dengar baik-baik, panjang sikit soalan yang seterusnya ya. Pada minggu lepas, seramai 10 pelajar dan sebuah sekolah telah dikejar ke hospital setelah membeli makanan dari sebuah gerai berhampiran dengan sekolah. Berikut merupakan maklumat insiden tersebut. Okey, maklumatnya ialah pelajar mengalami sakit perut, cirit-berit, sakit otot, muntah dan demam. Tengok ada sakit otot lagi. Sakit perut, cirit-berit biasalah, tapi ini ada sakit otot, muntah, demam. Okey. Makan pada masa rehat jam 10 pagi. Kemudian mengalami simptom tersebut antara 8 hingga 3 pagi. Okey. Kemudian kesemua 10 pelajar tersebut terkena sentuhan pencemaran silang.
Ini adalah maklumat insiden itulah. Okey. Jadi soalan berasaskan pemerhatian maklumat di atas, kenal pasti jenis bakteria yang menyebabkan 10 pelajar tersebut dikejar ke hospital. Okey, kelas. Jadi kalau ada berkaitan dengan sakit perut, ceret-beret, jadi kita akan cakap inilah dia punya penyebab bakteria Escherichia coli. Ataupun kalau yang senang kita panggil E. coli. E. coli itu short form dia. Okay, macam mana kamu sebut, yang penting ejaan dia jangan salah. Okay. Okay, next Okay, ini adalah peti sejuk. Kita belum lagi ada ulang kaji tentang peti sejuk. Okay. Raja satu di bawah penyimpanan bahan-bahan makanan segar dan makanan yang telah dimasak. Okay. So, nah kalau kita tengok di daging kan, nah kadang-kadang peti sejuk ada daging tu dia letak di atas, dia punya dingin beku. Ada juga yang di bawah. Kemudian sayur-sayuran dan yang di atas ni ialah tempat makanan yang sudah dimasak. Okay. Sayuran. Okay, kita tengok soalan dia dulu lah. Berdasarkan Raja 1, berapakah suhu yang sesuai untuk setiap makanan yang disimpan? Suhu ini, dia tanya suhu kan? Okay, alright. P untuk makanan yang telah dimasak, 2 hingga 4 darjah. Okay, 2 hingga 4 darjah Celsius. Kemudian untuk sayur-sayuran, 1 hingga 9 darjah Celsius. Tapi untuk daging, dingin beku ni, lagi sejuk. 18 darjah Celsius hingga negatif 9 darjah Celsius. Okey, jangan lupa. 18 darjah Celsius hingga negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 9 darjah Celsius. Okey? Alright. Soalan seterusnya. Okey, ini soalan kalau nampak ni berjenis-jenis sudu, garfu dan pisau meja pisau roti. Okey. Okay, soalan dia, Raja 2 di atas merupakan peralatan kecil bagi menghidang makanan. Okay, apakah istilah peralatan itu? Cutlery. Okay, cikgu dah. Okay, awal-awal dah nampak sini kan jawapan dia. Okay, ini kita panggil cutlery. Okay, next. Ini lagi apa namanya? Tengok soalan dia. Raja 3 di atas adalah sejenis glassware. Okay, sejenis glassware. Kenapa glassware? Sebab dalam buku teks memang dia menggunakan perkataan English so kita ikut Raja 3 di atas adalah sejenis glassware yang digunakan dalam peranggu meja sajian timur dan barat. Maksudnya timur dan barat juga menggunakan peranggu meja ini, bahan ini alat ini. So namakan glassware itu. Okey, jadi glassware ini kita panggil punch bowl. Okey, punch bowl. Di mana kan ada minuman sejuk, okay, yang kita boleh yang dicampur dengan buah-buahan, okay. Kita boleh minum dengan mangkuk kecil dan sudu. Kerana sudu itu untuk kita minum, kita makan dia punya buah-buahan. Okay, alright, next. Okay, ini ada dialog. Mark dan Afif. Okay, Mark, sedapnya kuih kari pap ini. Kemudian Afif jawab, betul Mark. Teksturnya nampak ringan. Kemudian Mark jawab lagi, wah bila digigit memang sedap rangup. Okay. Kemudian Afiq bilang, dia jawab lagi, memang hebatlah chef yang buat pastry ni. So dia puji kuih kari pap itu, tekstur dia ringan dan rangup. Okay. Okay. Jadi soalan dia, berdasarkan dialog di atas, berdasarkan dialog di antara Mark dan Afiq di atas, padankan dua bahan yang menyebabkan pastry kari puff menjadi ringan dan rangup. Okay. Apakah bahan? Sebab kari puff ni yang dia sebut di sini ialah kari puff yang kita bakar. Okay, yang kita bakar Okay, jadi padankan dua bahan, dia katakan yang membuatkan kari puff itu ringan dan rangup. Okay, jadi bahan dia ialah mentega dan juga telur. Okay, soalan seterusnya. Berdasarkan jadual di bawah, ini soalan tentang roti lagi roti tadi sudah kan? Okey, berdasarkan jadual di bawah, susun langkah-langkah yang betul bagi kaedah membuat roti dan masakan berasaskan batter. Okey. Masakan beris berasaskan. Macam mana kita nak susun?
Oke, sambil cikgu betulkan tuh, sambil cikgu bagi jawaban lah. Oke. Kalau kamu tengok Y itu senang saja sebab kamu tahu dia punggung. Jadi daging punggung lah kasih jawaban dia. Tarik daging punggung. So punggung itu ialah X. Di X itu ialah punggung dan nama orang putih dan nama dalam bahasa English round. Oke. So Z ini mana nih? Z ialah sini tengah-tengah tuh kan, itu ialah daging batang pinang. Kenapa nih? Oh, saya salah juga. Alamak, kenapa lah saya balik confuse nih. Oke, dah, betul silakan. Betis ialah Y. Itu kaki dia. Bukan di kaki, di atas kaki itu kan, itu ialah betis. Oke. Dan Z. Batang pinang ataupun nama English sirloin. X, punggung ataupun round. Kemudian betis ialah shank. Oke, boleh kan? Boleh sudah? Jangan lupa. Oke. Rata, bolehkah? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, thank you. Oke, boleh ya. Oke, jangan lupa kalau exam keluar nih, sekarang guarantee boleh jawab. Oke, kita next. Oke. Terangkan, tertinggal nih, ada error di sini, typing error. Terangkan 2 tujuan menyediakan budget. Oke, apa tujuan kita sediakan budget? Ada 2. Kan cerita cikgu pasal budget tuh, kalau maksudnya kita kena tengok pendapatan kita, kemudian perbelanjaan, oke, berapa kita nak belanja untuk kategori-kategori yang sudah kita pilih, contohnya sewa kita berapa, mampas kita berapa, makanan hari itu berapa, oke. So, ini dia minta 2 saja tujuan menyediakan budget. Oke, jadi yang pertama, mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Nah, itu kita bagi yang pertama jawabannya. Mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Yang kedua, mengelakkan pembaziran. Oke, so ada 2 jawaban yang kita bagi di sini ya. Yang pertama, mencapai matlamat, keperluan, kehendak, dan yang kedua, mengelakkan pembaziran. Oke, soalan yang seterusnya, cadangkan 3 cara untuk membantu meningkatkan hubungan yang baik dalam kalangan ahli keluarga. Oke, sebab dalam ahli keluarga kita nih, kita mesti ada bonding, lah katakan kan. Kita mesti rapat di antara satu dengan yang lain. Oke, untuk supaya kita boleh meningkatkan hubungan yang baik. Oke, jadi apakah 3 cara yang boleh membantu? Komunikasi berkesan, maksudnya. Oke, kamu tahu lah kan kalau kita bercakap pastikan adik kamu, bapak kamu, mak kamu, siapa-siapa boleh dengar dengan jelas apa yang kamu nak bagi tahu. Jangan bapak kamu di bawah, kamu sana atas di bilik bagi jawab, menjawab. Tak dengar nanti boleh salah miscommunication, salah anggap nanti kan. Oke. Yang kedua, amalan berkasih sayang. Amalan berkasih sayang of course lah, bagi hadiah, pujian. Wah, mak, you are very beautiful today. Macam anak saya kan. Kalau saya tukar baju je macam tadi cikgu tukar baju ni, wah, you are beautiful mami, macam tu kan. Okay, so lepas tu you will say something lah, thank you, lepas tu kiss anak gitu kan. Okay, macam kamu pun lah. Okay, siapa yang biasa kiss mama papa pun bagi kiss, bagi hug kan. Okay, dan yang ketiga ialah perbincangan secara bersama. Okay, so kalau let's say parents membuat keputusan, so dia akan bincang dalam family. So ini 3 cara yang boleh membantu menjalankan hubungan yang baik. Next, okay. Ini ialah vest ataupun rompi. Kita buat kelas kamu buat apa? Blouse kan? Oke, ini rompi ya, ingat rompi. Oke, Raja Dibo menunjukkan selai rompi yang akan dijahit oleh Siti Saleha. Oke, jadi apakah bahagian ataupun nyatakan bahagian badan yang perlu diukur oleh Siti Saleha? Ada 3. Oke, yaitu of course kamu tahu leher, dada. Raja di bawah menunjukkan seorang remaja berat badan yang berlebihan. Obesity lah nih kan. Oke. So soalan di sini, cadangkan 3 cara untuk mencapai berat badan. Oke, apakah cara? Oke, cikgu bagi tahu terus. 1, ambil sarapan. Oke, jadi kita kenyang awal pagi dan kita tidaklah teringat pasal makan saja kan. Kalau kita tidak makan awal pagi, nanti masa rehat tuh kan macam-macam makanan yang kamu nak makan sebab terlalu lapar. Oke, so awal pagi kita kena makan supaya kita kontrol kita punya nafsu makan. Kedua, makan secara teratur. Ketiga, amalkan senaman. Oke, so ini 3 cara untuk mengatasi berat badan.
Oke, kita tengok gambar raja lagi. Tadi ialah gambar raja Mardi. Hijau, kuning. Itu ialah untuk pertanian, tanaman. Oke, ini ialah Mara. Oke, Mara. Oke, raja di bawah merupakan agensi yang membantu pembangunan usahawan. Oke. Jadi soalan di sini ialah apakah peranan agensi tersebut? Oke, peranan dia ialah menyediakan latihan pengurusan dan bimbingan usahawan. Kenapa? Nih kita letak latihan pengurusan bimbingan keusahawanan karena kalau kamu tahu, Mara ini dia sentiasa mengadakan kursus-kursus pendek, mengajar semua usahawan bagaimana membuka perniagaan kecil, bagaimana meminjam uang, bagaimana macam-macam lah latihan yang diadakan. Okey, ini adalah daripada Mara ataupun Majlis Amanah Rakyat Rakyat ataupun Mara lah. Okey, next. Habis. Okey, sudah habis. Okey, so itu adalah 25 soalan yang kita buat ulang kaji hari ini dan cikgu berharap kamu faham apa yang cikgu sudah sampaikan dan dan kamu boleh ulang kaji lagi latihan kita hari ini. Alright, itu saja. Thank you very much. Cikgu harap kamu semua akan cemerlang nanti. Okay? Thank you, Cikgu lah. Cikgu. Okay. Bye. Bye. Okay. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye. Okay, thank you Fatihah. Okay, thank you all. Bye Zul. Okay.